bidang perubatan yang patut, yang dipesan Nabi kita pesan lain, dia akan ubah. Ni 9 nama ni. Apa yang mereka buat ni, anak cucu keturunan mereka lakukan khianat sekarang. Siapakah mereka? Penyembah iblis dan setan lah ya. Abang Long teruskan ya. Majoriti dalam kalangan mereka adalah dari negara France. Hari ni France tengah bergaduh tu. Tengah terbakar sini sana. Ada dalam komik 2013 dah lukis. Macam sama je. Tak sama. Dia bukan sama. Dia memang plan kebetulan. Nampak macam kebetulan, tapi memang plan untuk dijadikan kebetulan. Akan sampai tempat kita tak lama lagi. Cuma zaman sekarang ni korang kena baca tu awal sikit. Jangan jadi nanti baru samalah. Sebelum jadi baru kita kaji. Kita plan, ni nak macam hadir kat tempat kita ni, kita bagi tahu. Majoriti mereka dari negara France, bukan England seperti yang kita sangkakan. Kita ingat dekat The Great Britain. The Great Britain ada 4 negara: England, Ireland Utara, Wales dan Scotland. The Great Britain. Tapi mereka daripada France. Dalam buku ni tulis lah 9 orang ni daripada France. Mereka telah dipilih secara khusus sehingga sanggup menyerahkan diri mereka untuk perjuangan atas nama agama, Pop dan gereja. Dulu kalau Portugis datang tanah Melayu, Melaka, dia orang tawan, dia ada Gold Glory Gospel. Inilah dia orang bawa. Hugh Defiance, ketua Knight Templar, dikenali sebagai perwira yang tangkas dan berani, diberi kepercayaan oleh Pope. Pope tu macam agamawan, orang Nasrani, untuk meneruskan legasi perjuangan Godfrey de Bouillon yang mati sejurus kota Jerusalem ditawan. Penampilan kesatria Templar memang tidak sama dengan yang lain. Di samping baju besi yang berantai-rantai beserta lambang salib berwarna merah dan putih. Di dalam buku ni tulis ya. Warna merah adalah simbol kemegahan dan identiti khusus hanya untuk kesatria Templar yang layak memakai salib merah di dada mereka. Sebab ada kesatria ada salib biasa, ada kesatria salib warna merah. Itu Knight Templar. Dia memang yang level yang memang paling cekap lah, panglima. Namun begitu tiada yang menyadari bahawa ia adalah simbol dan tanda bagi sebuah perkumpulan kultus dipanggil Recdeus. R-E-X-D-E-U-S. Korang kaji sendirilah. Misi sebenar Knight Templar. Hal ini, ringkaskan sikit sebab sampai pagi tak habis baca. Hal ini terbukti berdasarkan beberapa senario, termasuk apabila pasukan Knight Templar tidak lagi bertanggungjawab untuk melindungi perjalanan penganut Kristian ke Jerusalem. Sebaliknya mencipta misi baru untuk mengisytiharkan diri mereka sebagai rahib monk. Kalau ada tulis kat buku ni, rahib monk, dan melepaskan pakaian kesatria mereka. Mereka menamakan pasukan mereka dengan nama baru, Order of the Poor Soldier of Christ and the Temple of Solomon. Dia ada nama-nama dia orang punya tim. Dan misi mereka kali ini bukan untuk berperang, tapi mencari khazanah di bawah runtuhan istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Knight Templar, kesatria Nasrani, dia orang serang Jerusalem. Dia ambil alih daripada umat Islam punya pemerintahan. Kalau orang Islam memerintah ni adil, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Arab, orang Palestin, orang Bani Israel, orang Arab sekalian, semua aman makmur. Tapi Knight Templar dengan istana Nabi Sulaiman pun dia orang robohkan. Dia orang nak cari sesuatu, tapi masa ni dia orang tak temui lagi. Alun teruskan ya. Maka inilah keanehan dan tanda tanya seterusnya. Sebaik sahaja kota Jerusalem jatuh ke tangan tentera salib, 9 kesatria tadi yang disebutkan nama tadi mengubah janji setia mereka dari mempertahankan dan melindungi orang Kristian. Ada terbalik pula. Plan awal nak tawan Jerusalem, nak betulkan balik, nak mempertahan melindungi orang Kristian yang ingin menziarahi Jerusalem bagi mencari artifak dan khazanah yang tersimpan di bawah runtuhan istana Nabi Sulaiman. Mereka dah ubah taktikal. Daripada nak menjaga jadi pembela, dia nak ubah. Dia tak pedulikan rakyat, dia nak cari apa yang tertanam.
dalam runtuhan istana Nabi Sulaiman yang mereka robohkan. Mereka robohkan, ya. Alun tengok kamera lah, ya. Minta maaf Alun sebab Alun pandang PC Alun ni sebab nampak kaumnya tu. Mereka membina kemah berdekatan dengan Bukit Moriah yang terletak di sebelah timur tapak Masjidil Aqsa. Sekarang Masjidil Aqsa sampai sekarang ada. Berselebahan dengan istana Solomon, istana Nabi Sulaiman. Selama 9 tahun mereka berada di sana tak temui. Mereka menggali 9 tahun, ya, dan membina lorong bawah tanah secara rahsia di bawah tapak binaan istana Nabi Sulaiman. 9 tahun, ya. Bukan 9 hari, 9 bulan, 9 jam, 9 tahun dia orang buat penggalian. Apa yang ditemui oleh pakar arkeologi menjadi bukti bahawa kerja penggalian ini berlaku, dan kesan-kesan peninggalan usaha penggalian ini masih kelihatan pada kedalaman 80 kaki dari aras bumi dari tapak Al-Quds. Maksudnya 80 kaki Nabi Sulaiman tanam kitab sihir tu, mereka gali dan mereka temui, dan mereka dah sebarkan dalam sistem politik, pendidikan, kesihatan, semua dah ada sistem dari dalam kitab sihir. Turut ditemui bukti kehadiran Knight Templar apabila alat penggali, pisau, pedang dan beberapa artifak lain ditinggalkan di tapak penggalian bawah istana Nabi Sulaiman AS. Dari segala fakta dan bukti yang nyata, jelas kepada kita bahawa unit Knight Templar ini mempunyai misi yang khusus dan rahsia, iaitu menggali, membina laluan rahsia di bawah tanah, membongkar dan mencari khazanah Nabi Sulaiman AS. Khazanah Nabi Sulaiman ni banyak. Harta Nabi Sulaiman, kitab-kitab sihir, kitab-kitab Asif Ibn Barqiyah, menteri Nabi Sulaiman ada di bawah istana Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman tanam? Ada sebab-sebab tertentu yang Allah tak ada izinkan. Semuanya berlaku dengan teliti dan dirancang dengan sempurna. Disebabkan itu, tidak mustahil khazanah yang dimaksudkan itu bukan sahaja tabut Nabi Musa. Dia panggil tabut Ark of Covenant dalam bahasa Inggeris. Ark of Covenant dan Holy Grail. Apa benda Holy Grail tu? Satu cawan. Ni bagi contoh, satu cawan yang diminum oleh Nabi Isa putera Maryam sebelum Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Kalau orang sebut Holy Grail tu satu cawan yang mereka sedang cari. Kalau minum habiskan. Malah manuskrip kuno yang disimpan oleh Raja Nabi Sulaiman, mantra sihir para jin. Nabi Sulaiman penjagakan jin, buku kitab sihir pasung dengan radma. Radma ni ada satu penutup yang kokoh, dan Nabi Sulaiman baca ayat-ayat yang Allah Ta'ala kaurniakan ilmunya daripada ayahnya, iaitu Zabur Nabi Daud dan Taurat Nabi Musa. Sebab tu dipasung, dan kenapa nak temui pun Allah Ta'ala izinkan. Di bawah itu ada para jin dan beberapa artifak kepunyaan Nabi Sulaiman seperti cincin Nabi Sulaiman. Ada logik dan benarnya kenyataan ini jika dikaji dari silsilah gerakan rahsia occult seperti F, lu tak boleh sebut panjang, F ataupun I, yang mewariskan ilmu magic sihir. Terdapat dalam banyak bentuk simbol yang diabadikan khusus. Ini jelas dalam tradisi dan ritual F. Sebenarnya ada tulisan yang tak disebut. Oleh kerana itu, jelas bahawa segala kerja dan misi Knight Templar melibatkan individu lain lebih tinggi ilmunya dan berkuasa. Mereka dah memiliki segalanya. Benda tu ada energi, dan apa yang mereka baca dalam kitab-kitab sihir tu, dia orang amalkan. Mustahil mereka tahu di mana lokasi dan apakah yang mahu dicari, seolah-olah ada seseorang yang memberitahu apa yang tertanam di dasar bumi Jerusalem. Siapa yang bagi tahu ketika itu? Long, bukankah si mata satu ketika zaman Nabi Muhammad dia dipasung dekat pulau dan dirantai? Tapi macam mana Knight Templar ni dah tahu kat bawah tu dekat lokasi